Assalamualaikum guys, kembali bersama Aperture Podcast. Hari ni kita bertiga lagi. Salam. Kan, aku Zaf, Yes. Nabila, Mustafa dengan Mustaqil. Bertiga lebih baik ya. Tagline ya. Okay. So untuk session kali ni kita nak review satu filem Thailand yang disiarkan di Netflix. Aku tak rasa dia Top Netflix 10. original kan. Tak kot. Dia bukan Netflix original lah. Okay, filem berjudul The Con Artist. Okay, ditayangkan pada tahun 2020 mengikut IMDb. Tapi in last few weeks dia under top 10 most movie yang tengok lah untuk Malaysia punya Netflix. That's why kita pilih cerita ni lah. And then the heist movie kan, so aku pun berminat tengok kan. Favorite Zaf. Okay, so dia punya director Mas Taraton, lakon dia Nadek Kugimiya, Pim Chanok, Louis Set Paibun, Titi Mayara Taruk. Mula nama pelik-pelik. Satu nama. Next. Itu satu nama kan ramai tu. Ina itu Ina je. Orang je. Ada yang kau kenal ke? Tak ada kan? Ada seorang tu je berlakon Pimak tu, yang abang dia tu. Pimak. Lelaki handsome. Yang pakai spek abang dia tu, yang sengah-sengah hati tu. Oh. Okay, so aku tak tahu siapa aku sebut nama, tapi aku tak tahu mana satu. Itu lah. Kat IMDb pun tak ada muka dia sangat. Yes. Dalam muka tak nampak. Mungkin ada dia punya nama watak ni lah. Nadek Kugimiya ni Tawa. Pin Chanok ni Ina. Okay, Ina. Titi Mahayotaruk ni Patch. Yang jahat tu lah Patch. Okay, rating IMDb 7.2. Okay, tinggi. Okay. Alright. Metascore tak ada lah. Aku cari dekat wiki pun tak ada. Tak ada orang buat wiki page untuk cerita ni. Kesian dia. Kesian. So, okay, dia punya plot dia senang je. Dia someone ni dia kena tipu dengan dia punya boyfriend. Terpaksa ambil loan kan, loan study yang dia kena bayar balik. And then dia cari jalan macam ni nak get revenge balik lah kat ex-boyfriend dia. So, macam mana Nabila? Cerita Thailand. Siap. Aku rasa dia bukan nak revenge sebenarnya. Dia sebenarnya nak orang tu bertanggungjawab je dengan apa yang orang tu dah buat. Okay. So, ada tulis kat sini revenge. So, aku baca je. Aku rasa lah sebab dalam cerita dia cakap macam dia hanya nak amount yang sama je. Dia macam tak nak orang tu suffer. Sebab along the way dia cakap kenapa minta banyak-banyak, macam dia tak nak lah orang tu tak aniaya. Cuma dia kata dia tak nak dianiaya je lah. Pada aku cerita dia menarik sebab aku rasa every adegan dia ada buat panic adegan macam suspense. Ada terkantoi lah. Ada terkantoi betul macam mana dia nak twist balik jadi macam back to the track. Macam okay betul. Mula-mula aku macam ni kantoi ni first saya kata memang kantoi ni kat bank kat kafe. Betul tiba-tiba aku tak sangka perempuan tu pula boleh melawan. Macam okay. Betul macam banyak lah benda lagi suspense tu. Tapi dia macam dia buatkan cerita tu menarik untuk aku tengok sampai hujung. Dan aku enjoy lah. Aku macam dari satu aku rasa semua watak tu pada aku menarik kot. Dia menggerakkan cerita sebab kalau nak semua baik, cara dia memperkenalkan watak tu pun menarik pada aku. Dan atas pertemuan dia dengan Cameron tu pun cara yang baik lah untuk dia satukan dua watak utama ni. Aku rasa okay, daripada orang yang betul-betul lurus, dia pun boleh terjebak dalam dunia ni
Ternyata untuk dia keluar daripada masalah dia. Okay, patutlah kita cakap, patutlah scammer ni pun tak adalah semua orang yang jahat. Okay. Tak rasa dia macam panjang sangat ke? Cerita ni? Ada funny. Aku ada part lah yang drag sikit kan. Sebab dalam tu dia banyak story, sebab tu dia rasa panjang. Yelah, aku rasa sebab dia punya heist punya story tu dia macam ada 2-3 kali dia terpaksa tukar plan dia. Try. That's why Dia aku rasa terpaksa macam tukar plan okay. tu. This is panjang sangat ni kan. Dia boleh buat part tapi 2. ada yes, aku setuju. Part dia nak buat mungkin dia nak buat few story nya, tapi okay, aku enjoy lah sebab apa yang dia buat tu menarik. Dia bukannya drag for different purpose or nak for just nak delay kan. Tapi yang bestnya awal-awal tu dia buat macam real life situation lah. Scammer kan, suruh transfer amount ni. Ini memang berlaku dalam dunia sekarang. Masalah itu aku cakap wish. So then dia make sense juga. Perempuan tu kerja dengan bank kan. Tiba-tiba dia dapat panggilan macam tu. So automatic dia sepatutnya tahulah dia bank kan. So dia tahu Mamat ni scammer kan. So dia set up itu. So dari situ dia buat real life situation lah. Sepatutnya betul scammer tu ada. Dia punya apa? Modus operandi tu betul. Dan dia sebagai banker dia alert benda tu. So dia take the real world situation lah. Menarik lah. So dia dekat lah dengan yang siapa yang pernah ambil scammer ni kan. Tapi genre asal cerita ni apa sebenarnya? Love genre dia romantic comedy lah. Romantic comedy. Tapi in between tu dia ada heist lah, nak menarik. Dia ada heist element lah. Yes, heist element. Aku suka lah cerita ni. And it's fun lah tengok kan. And then dia punya heist punya structure tu pun tak adalah mengarut. Make sense lah. Kita boleh follow apa yang diorang nak buat kan. Cuma tu lah. Aku rasa dia banyak sangat yang dia tukar-tukar tu. So aku rasa macam redundant sikit kat situ lah. Yang last kali tu dia punya twist tu aku dah suka lah. 2 kali dia terpaksa tukar, change the plan tu. Kacau sikit lah dia punya momentum tu sebab dia dah sampai atas lah kan. Lepas tu dia kena twist lagi kan. Tapi overall is very very enjoyable lah. Karakter pun power. And diorang ni bukan just muka lawa je, memang boleh berlakon. Yes, setuju. Itu aku teruja kat situ kan. Selalu ingatkan muka je lawa kan. Muka lawa kan. Cerita lokal ni kan, tapi berlakon Ayaman lah. Ni memang dia deliver gila-gila. Yang Ina tu memang power lah. Expression muka dia tu memang power kan, perempuan tu. Yes, aku rasa dia steal the show lah. Compare tu dengan heroin tu. Okay, kalau Mamat tu macam mana? Mamat menjembur-jembur cakap. Itu comic relief lah. Aku agak annoyed juga sebenarnya kan, sebab banyak sangat. Dia nak buat tu okay lah. Awal tu okay lah. Betul dia macam dia drag panjang sangat. Dia keep on repeat kan. Macam kau buat lawak 2 kali lah. So benda tu jadi tak kelakar. Aku rasa itu memang typical lawak Thailand lah aku. Dia buat lawak kering kan. Tapi dia tak gelak pun kat situ. Lawak dia memang lawak kering. So dia akan bagi audience yang decide lawak tak lawak kat situ kan. Dia tak gelak pun dalam tu. Tapi dia macam cakap comic relief lah. Macam best juga dia buat watak tu kan. Tapi dia buat sekejap je watak tu. Aku rasa main purpose dia dah buat itu je. Tu lah. Watak di situ je dengan last. Tapi watak yang jahat tu, yang ex-boyfriend tu macam muka dia tak dapat jahat tu.
dia memang scammer. Hmm. Dia bukan scammer, dia tipu kan. Player Tapi player. dia player tapi dia tak nampak jahat, dia nampak budak baik. Okay lah, I mean tak adalah typical nak nampak orang tu jahat kan. Yes, Make tapi sense dia lah si Ina ni kena tipu dengan dia. Sebab dia nampak innocent. So kan. cik kat situ. So apa lagi watak lagi watak yang abang dia tu itu aku memang tak tahan gelak dekat part yang dia pura-pura cakap telefon. Yang dia nyanyi tu. Kan. Okay. Itu memang bodoh aku. Kawan tu pergi tengok macam mana lah dia baca mulut dia. Kan. Lepas tu dia buat dengan agak kreatif lah dia approach komedi tu kan. Aku kagum juga dia boleh bikin nanti. Dengan tiba-tiba ada band, lepas tu dia hilang kan, lepas tu dia datang. Yang dia melekat kat band. Dia aku rasa memang lawak itu memang jadi lah bagi aku. Dia tak overdo tau, main benda-benda kecil-kecil. Yes. Benar tu dia tak overdo. Dia tak jadi senario sangat lah. Dia sikit-sikit je. And then dia seorang je. Tak over comedy. Tak adalah semua orang macam dia kan. Itu cukup lah. Yes. Comedy relief dia seorang je. Yes. Setuju. Lepas tu perempuan yang tua sikit nama apa? Perempuan yang makcik tu. Yang berlakon jadi orang Cina. Aku rasa dia menjadi berlakon. Dia sangat menjiwai watak dia tu. Aku rasa nama dia Nong Nak tu kot. Nong Nak. Sebab dia nak boleh nampak awal nak buat dekat yang simfon tu kan. Nampak dia macam takut tau. Dengan dia tengok kiri kanan kan. Nampak dia macam okay ni first time aku buat. Aku betul nampak takut lah kan. So dia mimik muka, dia punya expression tu aku rasa on point lah kat situ dia berlakon. Mungkin dia berlakon dah banyak filem lah, tak sure lah, tapi nampak dia berpengalaman lah. Yelah, maybe lah, kita pun tak tahu pun apa. Tak kenal, itulah. Mungkin dia bukan heroin, industri supporting, tapi Thailand still menjadi lah aku rasa. Yelah, dia supporting yang berjaya lah. Supporting yang sangat berjaya. Sangat berjaya lah. I mean ada clear motivation kenapa dia nak join, semua yes. Story tu dah clear kat situ. Macam mana Nabila? Tak, sebab aku rasa watak perempuan tu memang diperlukan. Sebab aku rasa seorang tu dah ada motif, seorang tu dah ada skill. So dia kena ada seorang yang menguatkan Dami motif dia orang. Sebab seorang tu funny, takut at some point takut dia terkeluar watak betul dia ke kan. Aku rasa perempuan tu memang betul-betul menguatkan tim tu lah. Yalah. So apa lagi? Aku rasa part yang dia sign kontrak tu kan. Daripada 3.3 million. Dia punya pusing tu kurang 100,000 lah. Aku tengok dia macam stress. Okay terpaksa kan. Dia nak nampak real lah. Dia tak nak terus buat kat klik je macam kan. Sikit je tolak kan. Tolak sikit dia kan. Itu memang menjadi lah aku rasa. Dia memang still part tu lah, part itu. Yang lain tu tak banyak yang dia fokus dekat karakter lah aku rasa. Each karakter tu ada peranan masing-masing lah. Walaupun dia bukan kawan, tapi dia main peranan masing-masing. In term of production macam mana kau rasa? Production tapi dia banyak guna kereta mahal juga kan, 14 kan. 14 dia sewa Ferrari tu. Sebelum tu aku rasa dia tak banyak move around, dia banyak dalam dekat office kawan tu, dekat hotel. Tapi dia banyak go to hotel juga. Hotel dia pergi bank, airport. Bank airport kan. Dia guna tempat yang common, macam tak adalah terlalu mahal, tapi benda tu kita acceptable lah, sebab benda tu orang biasa pun akan pergi tempat-tempat yang macam tu je.
Even kereta tu pun maksud aku tak adalah dikelilingi orang-orang yang mahal dia. Dia macam ada naik motor, ada naik public sapu. Ni panggil. Yes. Oh, Gojek. Naik Gojek kan. Gojek kan bawa helmet. Tapi dia punya shot tu nampak macam movie lah bagi aku lah. Taklah low quality macam indie movie ke apa. Itulah, itu dah cakap in term of dia punya cinematography cun gila. Dia pakai actual location dia bukan Hollywood pakai studio ke apa kan. Tapi dia capture bila dia dekat town tu, aku tak ingat nama town dia apa. Aku ingat yang dia pergi Bangkok je. Tapi dia capture all the apa scenery lah kat scenery situ dia kan. Yes. So power lah dia kita punya nampak kan power. Bajet berapa tu? Itulah dalam wiki tak ada. Tak ada. Page wiki. So dekat IMDb ni tak ada tulis bajet. Sebab aku rasa satu lagi yang buat menarik, selalunya cerita heist ni dia serius kan, ataupun revenge yang mendalam lah kan. Tapi ni dia buat komedi kan. Kalau tak jadi lah kan. Nak scam kan. So ni for the sake of nak tipu orang, ambil duit kan. Kalau tak jadi tak rugi apa pun. Dia revenge tu side story je. Very very side. Lagipun dia tak nak, perempuan tu tak nak duit banyak pun, dia nak duit dia je. Yelah, situlah. Misalnya dia nak duit dia balik kan. Yes. Tapi sekarang ni dia nak tipu ex-boyfriend dia untuk bayar dia balik. Faham tak? So dia tak tahu pun Mamat tu ada duit ke tak. Itu lah. So dia ada balas dendam jugalah. Sikit. Ya, ada balas dendam lah sikit. Ada balas dendam lah sikit. Ada. Bukan Mamat tu ambil duit dia 500 simpan, nanti dia nak ambil balik duit tu, tak. Duit tu dah tak ada lah. Mamat, so, dia nak tipu Mamat tu dah tipu dia. Tapi aku nak highlight yang Ina tu pergi begging dia punya ex-boyfriend kat bank MS Cafe tu, masa first time dia nak pergi jumpakan CEO tu dengan lelaki tu. Dia nak ambil phone tu lah. Dia, aku rasa effort dia banyak betul lah. Aku puji lah dia. Sampai last kali dia nak suruh lelaki tu pecah mata sampai sanggup dia pergi lari. Aku rasa okay. Tapi scene tu dia pandai lah. Dia tengok phone too long kan. Dia terkunci lah tiba-tiba kan. Ya. Logik kan mesti dia in at least 5 minutes kan boleh kita set up kan auto kan. Dia akan terkunci lah lama-lama. So macam mana dia nak ni kan, tiba-tiba dia nampak reflection of the dia tak guna passcode kan. Passcode kita kena banyak variable, so dia guna yang zigzag tu kan, yang pattern tu kan. Bagus lah dia tackle benda tu. Selalu dalam movie tak ambil endah. Even masa yang dalam tower, masa tower tu dia nak padam dia punya klip tu kan, video Minah punya, kan Minah tu tertidur. Tunjuk dia pakai thumbprint nak unlock the phone. Macam biasa movie takkan buat benda ni. Yes. Tapi dia ambil tak tunjuk lah. Biasa movie smartphone tak ada passcode-nya kan. Boleh buka orang punya phone sekali. Ini dia tunjuk benda tu. Okay, attention to detail lah. Current situation semua smartphone macam tu. Yes. Dia banyak tunjuk tu. Tapi aku tak sure movie ni dia buat bila. Sebab last kali tu dia ada sentuh COVID sikit kan. Yes. Kan? Tapi aku rasa COVID dia buat ni kan? Dia buat, aku rasa in between lah 2019 2020. So bila nak release tu start COVID. So dia pakai face shield kan. Dia reshoot sikit lah. Mungkin dia tambah reshoot kan. Naik mesin sikit ujung. Yes. Dia pakai shield kan. Sebab so bagi aku menarik benda tu dia buat sekarang real life situation sekarang. Yelah. Sebab masa the whole story tu tak ada pun cerita pasal COVID ni kan, tak ada pun orang pakai mask semua. So aku rasa sebab dia nak tayang masa tu time COVID. So dia masukkan sikit lah elemen tu last kali. Sebab dia dah halang-halang kan, story zaman sekarang, scam semua. Sebab scam dia buat tu memang yang paling latest lah kalau orang buat. Tak boleh lepaskan amal tu kalau tak transfer dulu kan. Standard lah. Itu yang paling latest lah. Dia bukannya typical scam lah kan. Tag number apa kan. So dia... Aku pernah
pernah Nah, dapat email macam tu. Sebab kalau aku kalau jual barang memang jual barang online memang kan. Kesamuan aku kena email kan. Tapi Barclay lah, South Africa. masa tu first time kan. Sebab aku minta duit dalam RM tapi dia nak bayar dalam USD kan. So beling-beling mata kan. Lepas tu dah set up semua nak cari jalan macam mana nak ship barang tu kan. Aku dah siap. Pergi DHL tanya semua. Kan? Tapi last kali dia kata dah bayar dah ni, sangkut duit. Cantik. Memang tak ada lah, kau ingat aku apa. Ingat orang kampung lah. Nak tipu. So okay lah, cerita dia kena lah, dekat dengan kita tau. Dia dekat, yes, dia dekat dengan kita. And then diorang punya culture pun lebih kurang kita juga kan, Siam. So yes. Lepas tu memang dekat lah, boyfriend tipu duit kan. Memang real life punya situation kan. Siapa punya dia lah. Kat sini mak. Banyak orang kena tipu. Malaysia ni banyak orang kena tipu. Nigeria. Nak kau kena tipu nak. Boyfriend tak ada, tipu macam mana? Kena tipu lah tu. So okay, aku suka. Okay, apa yang spoilnya cerita ni? Okay, semua tadi positif. Sekarang negatifnya. Aku dah cakap dah aku punya negatif tu. Apa tu? Panjang sangat. Panjang sangat tu. Okay. Itulah, ada certain scene pun aku rasa dia yang draggy jugalah. Tapi ada certain scene dia punya aku rasa dia laju lah juga. Ada scene yang macam lama juga kat situ start. Macam benda tak penting. Macam contoh yang air tu. Air? Dia pergi. Cakap mercik tu. Itulah tak payah nak tunjuk tunjuk every time dia hantar SMS tu kan. Menyerat pula aku tengok. Hantar gambar Moskow. Bagi aku watak lelaki ex-girlfriend tu muka dia too nice lah nak to play the ni kan. Baru K-pop sikit. Jadi bad boy yang macam. Yes, satu lagi dia nampak dia K-pop. Dia tak nampak Thailand. Mungkin the way dia punya rambut, dia punya dress kan nampak K-pop. Dia tak nampak Thailand. Satu lagi macam dia cakap dia ada big draggy kat situ. Sebab dia banyak plan yang gagal in between. So dia create another heist, another way tu nak heist kan, nak scam kan. So kat situ patutnya dia boleh stop dengan first tu lah. Mungkin dia nak bagi panjang kan. Mungkin dia tak nak buat nombor 2 tapi aku rasa the overall idea tu memang very nice lah. Yelah. Especially yang scene yang dia nak tipu jual kereta tu, aku rasa okay, this one is dia dah redundant. Dia nak tipu lagi sekali betul. Kan. Redundant. Dan panjang tau scene tu, dia nak convince Ahmad tu nak bayar kan. Macam mana Ahmad ni boleh ke scene tu nampak macam force lah. Macam force lah. The first walaupun okay. The first dia punya plan dia dah okay dah. So just celebrate kat situ je lah. Ini dia tukar, dia kena buat plan baru pula on the spot buat tu kan. Okay. So kita dah follow the first high tu. Lepas tu tiba-tiba dia baru sikit kan. Dia dah potong, dia tak naik. So bila dia create another plan untuk jual kereta tu. So kau nak kena build up balik the excitement. Tapi buat scene tu potong lah. And so dia jadi macam rushing sikit lah kat situ. Dia rushing. Nampak dia rushing. Betul. So itu cakap dia kacau momentum tu. Dah sedap dah awal-awal tu. Sebab bila dia dapat duit 1 million je, okay apa dia nak kena buat. So benda tu lah dia tak dia tak explore kat situ. Dia just plot twist dia macam mana? Plot twist dia dapat expect tak? Dapat teka? Okay, plot twist aku suka. Aku suka plot twist dia. Okay. Tapi mula tu aku rasa macam bodoh jugalah kan. Macam apasal lah perempuan ni keluar kat sini kan, nampak lah. Okay, kan? Okay, aku get along dulu kan. Itulah. Menarik lah kat situ. Menarik. Simple je benda tu. Yes, sangat simple. Tapi dia cerita at the end lah. Sebab dia buat watak heroin ni innocent kan, sebab dia tak pernah buat jahat dulu ni kan. Yang dari si tipu lah. So kita assume dia
dia Get akan along berbalik dengan kepada dapat duit sebulan. get along dengan ingat ex-boyfriend dia kan. Kat situ aku rasa dia well done lah kat situ. Sebab dia pun 50-50 kan. Sebab along the heist, perempuan tu pun macam 50-50 kan nak buat ke tak kan. Lelaki tu yang suruh dia buat. Nampak lah dia struggle internally tau. Macam nak rationalize mind dia nak tidur kan. Ya, ni first time pelakon power cakap kau. Benda tu sampai muka dia tu dia punya sampai. Acting memang point. All kecuali yang tunggu tu kan. Itu memang komik. Itu menjadi lawak dia tu menjadi. Okay, aku tengok dia teringat Saleh Yaakob. Rambut macam tu. Okay. Nabila ada apa lagi? Ada orang. Ada kawan nak join boleh? Tak ada? Oh, dia malu dah nak cakap. Sebenarnya mula-mula aku tanya soalan. Mula-mula aku dah macam ex-boyfriend ni mesti dah agak ini scam sejak daripada first cafe tu. Sebab dia kan nanti buat suspense tu macam ini tak like, cara lelaki tu tengok tu pun macam dia macam dah suspicious kan. Lepas tu nasib baiklah perempuan tu cover. Dan masa dia ni dengan abang dia tu yang datang dengan van. Kan dia masa dia cakap telefon, aku ingat kan dia pun macam dia ni boleh baca gerak mulut. So aku rasa lepas ni mesti kantor punya twist yang yes. jadi kan macam ini nama lagi cerita dia ni. Betul lah. Bagian lah. Okay. Dah sekali cakap okay lah. Acceptable lah dia punya suspicious tu aku cakap okay lah boleh lah. Sebab the whole movie tu dia buat kita tertanya-tanya. Betul ke tak kan dia nak buat kan? Lepas tu dia keep on suspend. Aku rasa sampai dia buat yang part kereta tu itu kita dah slow balik lah. Suspend tu kan. Sebab kita nak tengok finishing dia tu macam mana. Kan? Last part tu tiba-tiba dia buat satu storyline ni. So suspend tu dia dah macam kita tak boleh nak get along kan. So kita dah okay follow je dah habis. Okay. Aku rasa tu je. Untuk cerita ni aku memang suka. Jarang aku suka cerita Siam ni kan. Power. Cerita Siam best juga, ada yang film best. Kecuali melainkan cerita hantu kan. Cerita Siam memang terkenal cerita hantu dia kan. Yalah, cerita hantu dia. Ini best. Selalunya genre Siam ni hantu kan best. Hantu either lawak ataupun serius. Memang best lah. Tapi dia pengarah filem dia pengarah yang terkenal kan. Dia pernah buat cerita apa tu yang kita buat Attention Goodbye. Apa nama dia? Dah pengarah dia kata. ATM. I find thank you, love you. Tak tengok. I find thank you, I love you. Aku cerita Siam pun yang baru-baru ni aku tengok cerita Bad Genius tu. Tu power gila. Aku baru tengok lah. Aku tengok. Dah tengok? Aku tengok 5-6 kali pun aku macam okay lagi best tu. Best gila cerita tu. Aku tak expect cerita tu nak wow macam tu kan. Tinggi letak dia untuk dia fikir tu. Sampai Malaysia pun ada buat kan drama. Tu bodohnya Malaysia ni. Malu. Tengok Malaysia punya tu malu. Yang mana? Pak Anak lah? Takkan ada dia buat series tu yang anchor SPM tu. Okay. Anchor SPM. Betul gila. Jual muka je dia. Kan macam tak perlu muka cun kan. Dia pelakon. Betul. Sebab dia nak tunjukkan yang pandai strategi filem lain tak. So Bad Genius tu korang tengok bila? Baru-baru ni juga Aku bulan lepas lah. Jun kan? Bulan lepas lah. Cerita lama ke? Cerita lama lah. Tahun lepas juga kan? Tahun lepas atau tahun 2019? 19 lah. 19. Aku tengok sebab aku nak review yang Project Anchor tu. Kan? Lepas tu memang teruk lah. bila dia start tu ada orang cakap yang dia tiru cerita Bad Genius ni kan. Okay. So aku sebelum series tu start aku tengoklah Bad Genius dulu. Silap kau. Kau patut tengok. Silap lah. Baru. Kan? So aku punya expectation tinggi lah kalau dia kata dia tiru Bad Genius kan. Okay fine lah. Aku tak kisah pun dia nak tiru ke apa. Janji kau buat betul-betul lah.
Oh, tengok yang Astro punya ni shot sendiri. Benci tu. Asal boleh lah. Tak ada mementingkan nak nampak cool daripada nak create cerita. Buat cerita sekolah dekat Cameron Highland. Kan? Pakai jaket lah. Yes. Just untuk student tu boleh pakai benda yang cool. Hoodie kan. Tuhan, nampak sangat tak ikhlas tu. buat nak nyampaikan satu cerita. Okay. So, maybe in the future kita boleh review lah Bad Genius tu. Boleh. Memang harus diangkat lah cerita macam tu. Banyak lah cerita Siam yang best. So, untuk cerita Con Hatis ni, tajuk dia pun aku agak suka lah tajuk dia. Con Hatis. Play with the word kan. Okay. Mula tu nampak macam cheesy sikit, tapi bila dah tengok cerita ni macam best kan. Okay lah. Tajuk kau pun best lah sebenarnya. Tajuk best, yes. Dah lama dah aku tengok kat Netflix dia ni kan. Dia selalu keluar dekat feed kan. Ni cerita apa ni tajuk. Aduh. Macam tak syok je tajuk dia. Tapi dah tengok. Mesti kat drama biasa-biasa kan. Dengan mamat tu dengan muka semua handsome semua macam K-pop kan. Memang susah lah. Itu lah. Kan? Min Ina tu pun nampak K-pop juga tu. Ya, yeah, yes. Tapi itulah, diorang semua good looking. Diorang semua good looking, tapi dalam movie ni dia tak push yang diorang ni cantik. Yes. Kan dia jadi orang biasa. Kan? Kan? Yes. Boleh naik motor kapcai je kan. Okey lah. Tak ada masalah pun. Ni kalau artis kita kan nak bagi dia tengok nak pakai helmet kan, dia nak ke? Memang tak lah. Naik Gojek kan, dia nak ke? Lakon naik Gojek. Rumah yang ni rumah Datuk kereta rumah mahal. Kena rumah agam. Itulah kan. Kereta at least BMW. Ni pun BMW jugalah. Aku confused juga kereta dia tu. Maknanya kerja apa dapat comfortable macam ni kan. Tapi Thailand dia tak adalah semak. Dia murah kereta dia compare dengan Malaysia. Dia murah. Thailand memang murah. Dekat Danau tu, mana ada kereta Honda ni? Itu so, Jeep make angkat sense lah. Tapi aku tak faham kenapa dia tidur dalam kereta. Oh, lelaki scammer lah. Tak ada duit ke nak? Bukan, dia ada explain. Tapi aku tak ingat dia explain. Aku tak faham kenapa. Kenapa dia tak sewa satu bilik je untuk dia? Kenapa dia duduk dalam kereta? Dia ada explain dalam movie tu. Sekejap lah tapi aku tak ingat. Aku rasa dia explain masa dia jalan malam kot. Aku pun tak ingat apa. Yalah. Time malam tu dia explain tapi aku tak ingat. Sebab dia, setiap kali orang tanya, dia selalu mengelak. Dia bukan nak bagi jawapan betul. Dia scammer. Aku rasa mungkin dia tak boleh duduk satu tempat. So dia akan kantoi. So dia skip on movie. Okay lah. So dia tak ada the real address lah. Sebab mungkin boleh pinpoint dia punya IP address ke apa kan. So dia tidur dalam kereta. Tapi kereta bukan yang kereta ni lah semua. So sedap. Itulah. Comfortable tu. Kereta mahal tu. Kereta comfortable. Cantik lah. Dia punya cinematography aku suka gila. Lighting dia jaga lighting dia. Even scene dalam kereta bergerak pun yes. Cantik gila. Sebab dia still kekalkan image Thailand tu kan. The crowded city kan. Betul dia kuning-kuning sikit dia punya lampu neon pekan dia kan. Yes, lampu neon. So aku suka dia kekalkan image dia punya negara. Dia tak nampak lah macam Europe kan. Cacah nak ni semua nak cantik. Metropolis kan. Tak ada nak buat Metropolis. Okay, so kita move to rating. Cik, berapa korang boleh bagi? Mus, berapa cerita ni? Rating, aku rasa aku boleh bagi 4/5 lah. 4 alright. Ambil lah. Yes. Is that good? Bagi Jangan tiru nak. 3.5. 3.5. Macam tak suka je ni. 3.5 ni. Okey lah. Untuk aku suka tapi
bukanlah jenis yang aku akan repeat tengok dalam masa terdekat kot. Aku akan tengok mungkin dalam 2-3 bulan aku akan tengok lah lagi. Bukan jenis kalau Bad Genius tu esok aku tengok lagi pun tak apa. Faham tak? Macam tu. Sebab Bad Genius tu dia ada heist element juga, tapi dia pandai lah buat benda tu. Sebab cerita Con Artist ni dia simple je, heist je. Dia get along with the story je. Sebab tu dia mungkin tak menarik nak tengok berkali-kali kan, sebab tengok sekali dah okey, faham. Yalah. Sebab selalunya heist movie ni kita nak tengok banyak kali. Kita suka tengok banyak kali kan, sebab diorang punya plan tu semua kan. Macam ni the rewatchable quality tu tak ada lah. Kan? Sebab plan dia straightforward je. Tak adalah sangat kan. Plan dia sangat straightforward. Adalah sedikit kan, tak logik dia punya plan tu kan. Tapi sebab dia tak involve high risk tau. Dia involve kalau kantor itu je. Dia tak kena tangkap polis apa. Dia tak involve high risk lah. Semua dia punya cerita dengan dia punya karakter tu lah yang hold the movie lah, yang buat orang suka tengok. Okay. Lagipun dia curi berapa? 3 million baht. 300,000 je ringgit. Tak big amount kan. Ringgit orang yang tipu banyak tu. Okay. Aku bagi 4 bintang jugalah. 4 bintang juga. And dia boleh naik 4.5 kalau dia tak panjangkan sangat cerita ni. Kalau dia straightforward, one complete mission kan. Okay, 5 lah. Aku suka dia karakter, dia story semua. Okay. Right. Sampai tu je. Con Artist. Tak sia-sia lah aku tengok cerita ni. Maksudnya mula tengok, sebelum play tu tengok dia 2 jam kan. Panjang. Tengok 2 jam ni kan. Tapi best lah. Best. Tapi aku rasa even the starting movie, dia akan menarik kita nak tengok apa berlaku selepas ni. From the start of the movie itself kan. Yelah, dia start macam dia buat vlog kan. Yes. Nak cari review, nak cari duit lebih kan. Sebenarnya dia nak. Aku rasa yang menarik itu start bila dia kena scam dengan lelaki tu kan. Sebab dia real life situation kan. Yes. So kita apa akan jadi kan. Itu lah. At least kita tanya-tanya. Okay, kau satu je. Untuk dia kali ni. Korang ada komen lain ke? Untuk the Con Artist ni. Cuma dia Thailand, tapi aku rasa few of the people tu nampak K-pop sikit lah. K-pop style lah. Dia punya dress nampak dia K-pop lah. Kecuali mamak lelaki yang lawak tu, pakai spek tu memang muka siam habis. Dengan perempuan yang tua tu sikit kan. Dengan yang sembuh tu lah. Itu memang nampak siam. Sebab aku tak pernah pergi Thailand, so aku tak tahu kat sana macam mana. Dan aku rasa sebab cinematography kamera dia tu membantu dia menunjukkan dia macam bukan lokal sangat. Gambar. Pasal bila Thailand ni aku ingat ada tut-tut kan, ada Tonija. macam Tomoy. Pasar sampan tu kan, benda-benda macam tu lah. Floating market. Lepas tu temple, dia punya temple kan, dia tak tunjuk sangat dalam ni. Dia tunjuk benda-benda moden je dalam ni. Yes, modern sikit. Mungkin modern lah. Kebanyakannya hotel, lepas tu kita main wah sikit. Untuk in between tu dia naik lah Gojek dia macam tu. Adalah, ada pergi kedai kopitiam sekali tu kan. Oh yes, kopitiam. Kedai 7-Eleven ke apa, minum ke apa tu. Okay guys, thank you for your time. I really enjoy cerita ni. Yeah, see you next week. Nanti kita pilih. Bye.